Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hai semua, jom kita belajar elemen seni visual dalam PSW tingkatan 1 KSSM. Hari ini kita bersama dengan saya iaitu Cikgu Husna. Hari ini apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar tentang tajuk 5 iaitu jalinan. Apakah yang dimaksudkan dengan jalinan dan pelbagai lagi kita akan belajar selepas ini. Dan pembelajaran yang kita akan dapat pada hari ini adalah murid akan dapat menerangkan definisi jalinan seni visual. Seterusnya, murid juga dapat mengenal pasti jenis jalinan semula jadi dan juga jalinan buatan manusia. Akhir sekali, murid dapat menerangkan perbezaan antara jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Are you ready? Murid-murid dah sedia nak belajar? Apakah yang dimaksudkan dengan jalinan? Jalinan merupakan sesuatu kesan di atas permukaan sesuatu objek. Ianya juga boleh dikesan pada objek semula jadi maupun objek buatan manusia. Ia mempunyai fungsi dan juga nilai estetika yang tersendiri dan menunjukkan kesan rasa dan ekspresi sesuatu objek kepada kita. Setiap jalinan buatan manusia dan ciptaan Tuhan menghasilkan kesan tampak yang berbeza. Selepas ini, saya akan menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan tampak dan juga pelbagai jenis jalinan seperti buatan manusia dan juga semula jadi. Contoh jalinan yang terdapat pada objek buatan manusia adalah seperti kita dapat lihat dalam gambar tersebut, iaitu tayar. Tayar mempunyai corak-corak yang dapat menghasilkan geseran yang boleh mengelakkan daripada tergelincir dan menjadi licin. Kemudian kita ada tapak kasut. Begitu juga dapat menghasilkan geseran. Kemudian ada tikar. Tikar itu adalah jalinan tampak ya, kerana ia hanya boleh dilihat coraknya tapi tidak boleh disentuh. Kemudian, contoh jalinan yang terdapat pada alam semula jadi. Saya ambil contoh buah durian. Buah durian mempunyai jalinan kerana dia mempunyai sisi-sisi yang tajam dan ia juga boleh disentuh dan dinamakan jalinan sentuh. Sifat jalinan yang kita boleh pelajari pada hari ini adalah kasar, lembut, halus, tajam dan juga menggerutu. Tapi ada banyak lagi sifat jalinan yang tersendiri yang kita boleh mengeksplorasikan sendiri nanti. Jalinan terbahagi kepada dua, iaitu jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Apakah yang dimaksudkan dengan jalinan tampak dan jalinan sentuh? Jalinan sentuh merupakan kesan yang dapat dirasa dan dilihat melalui deria sentuhan. Ia juga boleh dirasa kerana bersifat maujud. Maujud bermaksud ada. Ini bermakna jalinan sentuh ni merupakan sesuatu yang boleh disentuh dan sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud di atas dunia ini. Ia juga bersifat 3D, 3 dimensi. Contohnya, macam buah durian yang tadi, ia bersifat 3 dimensi kan? Inilah yang dinamakan jalinan sentuh, kerana boleh disentuh dan boleh dirasa. Contoh jalinan sentuh. Yang tapak kasut itu adalah jalinan. Cuba teka. Itu adalah jalinan buatan manusia. Seterusnya pula adalah jalinan sentuh kerana jalinan buat semula jadi itu adalah jalinan sentuh kerana ia boleh dirasa tajam-tajamnya kan. Buah nanas sedikit menggerutu, berduri dan kasar. Contoh jalinan sentuh yang kedua pula ialah kulit buah rambutan. Permukaannya
agak berbulu dan halus. Buah nanas sedikit menggerutu, berduri dan kasar. Dia berbulu dan halus. Contoh jalinan sentuh yang kedua pula ialah kulit buah rambutan. Permukaannya Kemudian, jalinan tampak. Jalinan tampak adalah jalinan yang bersifat dua dimensi, boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh, dan dikesan permukaannya dengan deria sentuhan. kulit buah tembikai. Di permukaannya licin. Jalinan tampak ikan. Ini contoh ikan siakap. Okey, seterusnya kita lihat contoh jalinan tampak pada pokok lidah jin. Permukaannya licin ya. Jalinan tampak pada badan rama-rama, rata dan berdebu. Kulit buah tembikai. Di permukaannya licin. Kita boleh lihat jalinan tampak ni adalah jalinan. Jalinan tampak Kita boleh dilihat jalinan contoh dia. ikan siakap. Okey. Kemudian yang akhir sekali adalah teknik penghasilan jalinan. Teknik penghasilan jalinan ni sebenarnya ada banyak, tapi kita akan perincikan dahulu yang ini, yang mudah-mudah. Yang pertama adalah teknik capan. Teknik capan ni adalah teknik yang dilakukan dengan mencari satu objek yang punya jalinan, kemudian mewarnakannya dengan cat dan melekatkannya pada kertas putih, dan kita akan lihat munculnya jalinan itu. Kemudian, teknik tiupan pula adalah teknik yang di mana kita letakkan cat di atas kertas dan tiup menggunakan straw. Dan ia akan menghasilkan jalinan yang berbentuk air yang ditiup. Kemudian, teknik collage. Teknik collage merupakan teknik di mana kertas-kertas dicebis-cebiskan dan dipotong dan ditampal semula pada gambar ataupun pada kertas dengan menggunakan gam. Maka terhasillah jalinan tersebut. Kemudian teknik kualaman. Teknik kualaman pula adalah teknik yang di mana letakkan air dalam satu baldi ataupun satu bekas, kemudian letakkan cat minyak padanya dan gores-goreskannya menggunakan lidi, kemudian akhir sekali letakkan kertas. Lepas tu, angkat kertas dan jemur sehingga kering. Itulah yang dinamakan teknik kualaman. Kemudian adalah teknik ikat dan celup. Teknik ikat dan celup ni dilakukan dengan mengikat kain dengan menggunakan getah, kemudian mewarnakan ikat-ikatan bahagian tersebut dengan cat berbagai jenis warna. Kemudian, buka dan jemur sehingga kering. Akhir sekali adalah teknik ukiran. Teknik ukiran kayu ni adalah dilakukan dengan mengukir kayu tersebut menggunakan alat pengukir. Ia akan menghasilkan jalinan kan? Kita boleh lihat jalinan yang terdapat pada kayu tersebut. Kemudian, saya akan menunjukkan cara-cara saya menghasilkan bahan mata pengajar saya, iaitu BBM. Mula-mula, saya akan melukis corak bunga dan mengagihkannya kertas tersebut pada murid-murid. Mengagihkan kertas corak bunga kepada murid-murid. Kemudian, murid-murid perlulah mengambil kertas tersebut dan mengisi kelopak bunga tersebut dengan warna mengikut citra rasa masing-masing, tapi perlulah jalinan. Bagaimana menghasilkan jalinan? Murid-murid perlulah mencari tempat ataupun mana-mana bahagian yang mempunyai sektor jalinan, kemudian mewarnakan kertas tadi dengan melapis pada tempat yang mempunyai jalinan ataupun tekstur. Contoh yang saya gunakan adalah mewarna dengan lapisan pada dinding. Murid-murid perlulah mencari tempat-tempat untuk mewarnakan bunga tersebut demi menghasilkan tekstur dan juga jalinan. Ini adalah contoh selepas mewarna dengan lapisan pada dinding tadi. Kita boleh lihat terhasil jalinan dan tekstur kan? Pada bulatan tengah tersebut mempunyai jalinan bintik-bintik, iaitu jalinan yang dilakukan pada dinding tadi. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami definisi jalinan, sifat jalinan, jenis jalinan dan juga teknik penghasilan jalinan. Di akhir pembelajaran ini, saya
telah menggunakan teknik BBM ini dan menghasilkan video pengajaran ini demi meningkatkan daya ingatan murid-murid. Hal ini kerana apabila kita melakukan sendiri aktiviti untuk menghasilkan jalan tersebut, murid-murid akan mempunyai daya ingatan yang lebih kuat dan dapat mengulang kaji tentang cara membuat jalan tersebut di rumah sahaja. Seterusnya, aktiviti ini juga dapat meningkatkan minat dan motivasi murid. Penggunaan BBM yang menarik dan interaktif ini boleh meningkatkan minat dan motivasi murid dalam belajar yang melibatkan secara aktif dalam pembelajaran, dan juga murid akan merasa lebih terlibat dan tertarik dalam proses pembelajaran seni visual ini. Aspirasi pendidikan adalah cita-cita ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Beberapa contoh aspirasi pendidikan adalah meningkatkan kualiti pendidikan, memberikan akses pendidikan bagi mereka semua, bagi pelajar, dan meningkatkan daya saing murid-murid, meningkatkan kualiti guru dan juga tenaga pendidik, dan juga memperkenalkan teknologi moden dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Dan hala tuju pendidikan adalah arah ataupun satu orientasi yang diambil dalam pengembangan sistem pendidikan. Hala tuju pendidikan yang baik adalah memperlihatkan keperluan masyarakat, memperkembangkan teknologi dan tuntutan global. Kenapa saya memilih untuk buat video ini adalah kerana saya sendiri merupakan pelajar pendidikan seni visual SK, dan saya akan berusaha untuk menerapkan ilmu tentang seni visual, iaitu selebihnya tentang jalinan yang saya ajar tadi kepada murid-murid. Dan saya akan berusaha untuk mempraktikkan dan menginovasikan aktiviti BBM demi menarik minat pelajar dan juga meningkatkan kemahiran pelajar. Kelebihan yang kita boleh dapat melalui aktiviti BBM tadi adalah murid-murid akan lebih memahami tentang cara untuk menghasilkan jalinan dan juga dapat melalui proses dan aktiviti untuk menghasilkan jalinan itu sendiri tanpa dengan menggunakan bahan-bahan yang sukar, kerana saya hanya menghasilkan aktiviti BBM tersebut dengan menggunakan kertas dan juga pensel warna, dan hal ini tidak memakan kos yang besar bagi murid-murid itu menghasilkan jalinan dengan mudah dan menambah pengalaman mereka dalam mengekspresikan aspirasi seni dan juga meningkatkan hala tuju pendidikan negara. Selain itu, tempoh untuk menghasilkan aktiviti jalinan tersebut juga tidak mengambil tempoh yang lama, hanya mengambil tempoh yang sekejap sahaja dengan mewarnakannya dan mencari tempat-tempat yang menghasilkan jalinan dan menghasilkan jalinan tersebut. Murid-murid juga boleh mempersembahkan kepada rakan-rakan dalam kelas untuk menunjukkan tentang hasil jalinan-jalinan yang mereka hasilkan. Manfaat yang saya dapat daripada menghasilkan video ini adalah saya sendiri mendapat manfaat, iaitu saya boleh meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemahiran murid-murid dalam menghasilkan aktiviti seni mereka sendiri. Manakala murid-murid pula boleh belajar dengan lebih lagi tentang jalinan dan menambah ilmu pengetahuan mereka tentang proses menghasilkan jalinan, definisi jalinan dan jenis-jenis jalinan dan sebagainya.